serpihan, apa yang dikatakan sebagai serpihan daripada pesawat MH370 dikatakan telah ditemui oleh image satellite yang dikaji oleh pihak Australia. Tetapi walau bagaimanapun sehingga kini masih lagi tidak dapat disahkan. Walau bagaimanapun, sekiranya serpihan daripada pesawat ini ditemui, belum dapat dipastikan tentang sebenarnya apakah tragedi yang melanda sekiranya benar disahkan bahawa pesawat ini telah terhempas. Apa yang sebenarnya terjadi selagi kita tidak menemui black box ataupun kotak hitam, ya, kerana ia merekodkan bukan sahaja data-data ataupun maklumat parameter penerbangan, tetapi juga komunikasi yang berlaku di dalam kokpit. Begitu juga dengan isyarat-isyarat, misalnya ada penggera dan sebagainya yang berlaku di atas pesawat akan dapat dikesan dan direkodkan oleh black box tersebut. Kita mempunyai hambatan masa kerana black box ini mempunyai battery life yang terhad. Ya, kita tahu bahawa semua yang bateri itu mempunyai hayatnya. Ialah kerana bila black box jatuh ke air, dia akan mengeluarkan bunyi. Dalam bahasa teknikalnya ianya adalah acoustic pinger, ya, ping. Iaitu isyarat bunyi yang akan dikeluarkan secara berkala. Mungkin setiap 1 minit ataupun 2 minit dia akan mengeluarkan bunyi. Dan ping ini macam kita sebutkan tadi, oleh kerana dia bergantung kepada bateri, sebab itulah kita kata ping itu akan hanya berfungsi selama lebih kurang 30 hari. Selepas itu ianya akan senyap, tidak lagi mengeluarkan apa-apa signal yang bermaksud bahawa sekiranya kita tidak dapat menemuinya dalam tempoh 30 hari ini, maka sangat kecil kemungkinan untuk kita menemuinya di laut dalam. Sekiranya mereka tidak menemui dalam tempoh Air France dulu berlaku di Laut Atlantik, ianya juga dalam, tetapi mereka telah dapat mengenalpasti lokasi tempat penemuannya, tempat kapal terbang terlepas dalam tempoh 4-5 hari. Dan walaupun tidak semua yang mangsa ditemui, tetapi kiranya ia memudahkan pencarian, ya, memudahkan pencarian sebab lokasi tempat terhempasnya dapat dikenalpasti dengan masa yang sekejap. Walau bagaimanapun, oleh kerana keadaan laut dalam dan kedudukan suar itu ataupun beacon kotak hitam itu pun juga tidak dapat dipastikan daripada peringkat awal, maknanya mereka cuba mencari ping ataupun isyarat bunyi tersebut, tapi ianya tidak berjaya. Sehinggalah selepas 2 tahun mereka menggunakan pesawat selam untuk mencarinya di sekitar kawasan tersebut dan memperolehi apa yang yang sangat-sangat diperlukan tersebut. Walaupun telah 2 tahun tenggelam di dalam air laut dalam Atlantik, tapi masih lagi datanya dapat digunakan dan dapat seterusnya meleraikan ataupun menghuraikan permasalahan yang timbul ataupun sebab-sebab kepada tragedi yang berlaku ke atas pesawat Air France tersebut. Jadi waktu yang ada ni keadaan begitu sensitif. Jadi setiap pihak kalau boleh, sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab, kita cuba elakkan daripada membuat segala kenyataan ataupun segala tanggapan ataupun segala tuduhan yang boleh menggurus hati, boleh menjejaskan keadaan. Sehingga kini pun kalau boleh kita mengambil sikap profesional lah, tidak akan mudah untuk menerima apa-apa perkara yang tidak pasti, yang belum dapat dipastikan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dan pihak berwajib. Kerana apa saja yang kita lakukan kadang ditakuti tidak akan dapat menambah baikkan keadaan. Dan satu lagi, bagi orang Muslim contohnya, perlulah berpegang kepada prinsip wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, kan. Janganlah kita bercakap benda yang kita tak ada ilmu, tak ada kepastian tentangnya, kerana mata, kerana pendengaran dan juga hati kita akan menjadi saksi daripada Allah Ta'ala terhadap apa yang kita katakan itu. Setiap orang itu perlu bersikap bertanggungjawab lah,
dan tidak membuat apa-apa perkara yang tidak profesional dan perkara yang melanggar batas-batas kerasionalan. Kita tahu bahawa ini semua lensa kamera tertuju kepada Malaysia. Jadi apa yang kita lakukan, sama ada orang politik ke, sama ada orang media, sama ada pihak berwajib ataupun rakyat biasa, ia akan menjadi perhatian. Jadi janganlah mengambil kesempatan untuk mendapat publicity murah, publicity yang tak sepatutnya, yang akhirnya akan memberikan gambaran buruk tentang Malaysia, tentang umat Islam itu sendiri. Jangan putus berdoa, jangan putus berharap, dan kita yakin setiap pihak akan bersungguh-sungguh untuk membantu, dan kita katakan jangan putus harapan. Ketika kita sedang bersedih, berusaha untuk menyelamatkan, berdoa, sembahyang hajat di sana sini dan sebagainya, tiba-tiba perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan di KLIA itu dengan menggunakan khidmat bomoh, dengan menggunakan peralatan-peralatan yang cukup mencurigakan dan memalukan, seluruh dunia mentertawakan tentang peristiwa ini. Kita boleh bercakap dari sudut hukum dan kita juga boleh bercakap dari sudut maruah. Saya lebih fokus dalam konteks ini. Lihatlah bagaimana orang-orang Arab mentertawakan pelajar-pelajar kita di luar negara. Bila anak-anak kita di luar negara pergi membeli belah, mereka sebut saja dari Malaysia, lalu mereka mentertawakan tentang amalan sihir, bomoh yang berlaku di Malaysia ini. Atas ketegasan itu telah berbincang dengan ahli-ahli jawatankuasa Ikram Negeri Selangor, dan kami telah mengeluarkan kenyataan media tempoh hari menyokong tindakan pantas Jabatan Agama Islam Selangor untuk menghantar pegawainya memantau supaya aktiviti-aktiviti seperti itu tidak berlaku. Pencegahan perlu dilakukan dan kita mengharapkan pihak berkuasa, penguat kuasa daripada JAIS dan juga teman-teman daripada JAKIM mengambil tindakan tegas dan juga memastikan perkara ini tidak berlaku lagi. Pertubuhan Ikram Negeri Selangor mengambil kesempatan untuk menasihatkan kaum keluarga yang berada dalam kesedihan. Kami sangat prihatin dan memahami perasaan bahawa seluruh negara rakyat Malaysia, tidak kira apa parti politik, apa aliran pemahaman, badan-badan dakwah, Muslim dan bukan Muslim, begitu juga masyarakat dunia sentiasa mendoakan anda semua, mendoakan mereka yang berada dalam penerbangan itu. Walaupun sedih, kami memahaminya, yang memang wajar untuk sedih, tapi letakkanlah sekelumit pengharapan pada Allah, kerana Allah SWT akan mentakdirkan sesuatu yang baik untuk anda semua dan untuk keluarga anda yang berada dalam penerbangan itu. Kita tidak tahu apakah hikmah Allah, tetapi percayalah antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ganjaran terhadap musibah yang menimpa kami, berilah pahala maksudnya, dan juga gantikan kepada kami sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Kita mengharapkan agar pihak penguasa, pihak pemerintah kita bersungguh-sungguh, dan saya percaya memang telah bersungguh-sungguh, tetapi mengatur bagaimana sesuatu maklumat yang disampaikan itu tidak menyebabkan suatu suasana yang makin cemas, suatu yang membingungkan. Ini harus dibaiki. Kita memang tahu kita berada dalam keadaan yang kekurangan maklumat, tetapi jangan buat sebarang statement yang menyebabkan orang mengharapkan sesuatu dan tiba-tiba perkara tersebut hilang begitu sahaja tanpa dilihat bertanggungjawab di atas sebarang statement.